Iskandar, Zulkarnain, dua nama yang sering kali diletak dalam satu nama yang sama dan tidak asing bagi masyarakat Melayu. Ini kerana telah termasuk ke dalam bidang penceritaan dan sastra sejak 400 tahun yang lalu, khususnya dalam 4 karya, iaitu Hikayat Iskandar Zulkarnain, Bustanus Salatin, Sulalatus Salatin dan Hikayat Aceh. Perlu kita fahami, Iskandar adalah satu perkara dan Zulkarnain adalah satu perkara yang lain. Apakah Zulkarnain? Ianya adalah watak yang disebut di dalam Al-Quran. Kenapa ianya disebut? Ianya terjadi di awal kenabian. Orang Quraisy mempertikaikan kenabian baginda, lalu mereka merujuk kepada pendeta Yahudi, di mana pendeta Yahudi memberikan 3 soalan untuk diajukan kepada Nabi. Salah satunya adalah mengenai Zulkarnain, dan ianya dijawab di dalam surah Al-Kahfi. Baik, itu perihal Zulkarnain. Sekarang kita lihat pula siapakah Iskandar. Iskandar ni kalau kita lihat, ianya dirujuk kepada Alexander the Great. Alexander the Great ni adalah anak kepada King Philip dan juga anak murid kepada Aristotle. Antara kemasyhuran Alexander the Great adalah berjaya menawan Parsi dan juga Mesir Purba. Antara jawatan yang pernah disandang oleh Alexander the Great adalah King Macedon, Firaun di Mesir dan juga Maharaja di Parsi. Secara historical, Alexander the Great mempunyai 3 orang isteri. Isteri pertamanya adalah Roxana. Roxana mempunyai seorang anak bersama Alexander yang bernama Alexander keempat. Namun, Alexander keempat mati dibunuh pada usia 13 tahun tanpa meninggalkan waris. Isteri kedua Alexander the Great pula ialah Statira. Statira tidak mempunyai anak bersama Alexander. Isteri ketiga pula adalah Parysatis, juga tidak mempunyai anak bersama Alexander. Alexander the Great mempunyai seorang perempuan simpanan bernama Barsin yang mendakwa melahirkan anak Alexander yang bernama Heraklius. Namun, anak ini tidaklah sah kerana telah pun putus nasab. Bandingkan pula dalam sastra Melayu, di dalam merujukan Sulalatus Salatin, Iskandar Zulkarnain dikatakan mempunyai isteri bernama Syahrul Bariyah. Syahrul Bariyah ini pula dikatakan mengandungkan anak tanpa meneduri Alexander, dan anaknya diberi nama Ariston Shah. Sedangkan Ariston Shah itu rujukannya kepada Aristotle. Aristotle adalah guru kepada Alexander. Takkanlah Alexander melahirkan gurunya. Rujukan Hikayat Iskandar Zulkarnain pula mengatakan dia mempunyai isteri bernama Badrul Kumriyah dan juga Nuraini, dan kedua-dua mereka tiada anak. Di kalangan orang Melayu, dalam Hikayat Iskandar Zulkarnain, kononnya Nabi Khidir meminta Iskandar untuk menempa tanduk, dan disebabkan itu Iskandar digelar sebagai Zulkarnain yang bererti bertanduk dua. Di dalam Bustanus Salatin ada ditulis usianya mencapai 60 tahun ataupun 1600 tahun. Biar betik. Sedangkan Alexander mati pada usia 32 tahun. Tak ke bercanggah, kesimpulannya di dalam penceritaan hikayat-hikayat ini telah menyebabkan penyebaran mitos di dalam masyarakat kita. Ini bukanlah historical, ini adalah mitos. Bukan mitos je, bahkan kononnya ada hadis marfu yang menceritakan Zulkarnain datang daripada Rom dan dia membina kota Iskandariah ataupun Alexandria. Ini adalah kisah Israeliat yang disandarkan kepada Nabi. Hadis ni palsu. Bahkan Iskandar bukan datang daripada Rom, dia datang daripada Greece, iaitu Yunani. Sedangkan Nabi kita bersifat fatanah. Takkanlah Nabi tak boleh nak bezakan antara Rom dan juga Yunani. Jadi saya nak katakan, sudah-sudahlah kepada mereka yang bawa hadis ni ke hulu ke hilir, menceritakan pada orang Iskandar adalah Zulkarnain. Cukuplah, berhentilah. Saya rasa ini adalah satu penghinaan untuk Nabi kita. Adakah Alexander the Great seorang raja yang hebat? Ya. Adakah Alexander the Great seorang penakluk yang handal? Ya. Adakah Alexander the Great itu Zulkarnain? Tidak. Ini kerana ada beberapa sebab utama yang Iskandar ni bukanlah Zulkarnain. Sebab utama, dia mengaku bahawa dirinya adalah Tuhan. Dia mengaku bahawa dia adalah anak pada Zeus. Terusnya, dia juga menyembah Dewa Apis. Dan dia pernah memaksa orang untuk mengakui bahawa dirinya adalah Tuhan. Seperti yang ada dalam catatan Sparta, seandainya Iskandar ni nak sangat jadi Tuhan, bagi je lah dia jadi Tuhan. Bahkan Alexander the Great pernah membunuh kawannya ketika dia mabuk, sedangkan kawannya itu pernah selamatkan nyawa dia suatu ketika dahulu. Selain itu, Alexander the Great juga tidak pernah menerima sebarang wahyu dan juga bimbingan dari ilahi. Sedangkan Quran menyebut Qulna ya Zulkarnain, yang bermaksud kami telah berkata wahai Zulkarnain, dan seterusnya. Ini berarti Zulkarnain menerima wahyu ataupun ilham daripada Allah. Seterusnya, Alexander the Great langsung tidak menyamai watak Zulkarnain di dalam Al-Quran. Jadi,
siapakah watak yang paling layak disandarkan gelaran Zulkarnain kepadanya? Kita bersambung lagi dalam episod seterusnya ataupun perbincangan mendatang.